Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 5.2 perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey, yang pertama kita tengok dulu perubahan haba dalam tindak balas kimia ini secara umumnya. Ia merupakan tindak balas kimia. Tindak balas kimia melibatkan perubahan haba sama ada haba diserap atau haba dibebaskan. Yang kedua, tenaga haba diserap adalah untuk memecahkan ikatan antara bahan tindak balas. Jadi ikatan ini merupakan ikatan kimia ataupun ikatan antara jirim yang ada. Yang ketiga, tenaga haba dibebaskan apabila ikatan baru terbentuk dalam hasil tindak balas. Okey, tindak balas kimia dikelaskan kepada dua. Yang pertama, kita ada eksotermik. Ekso maksudnya keluar ataupun luar. Termik maksudnya haba, jadi haba keluar. Dan yang kedua, kita ada tindak balas endo. Endo maksudnya ke dalam. Termik haba maksudnya haba diserap. Sekarang kita tengok dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, untuk eksotermik yang pertama sekali, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi itu kita dapat daripada istilah yang digunakan untuk namanya. Manakala untuk tindak balas endotermik, tenaga haba diserap daripada persekitaran. Jadi ini juga kita dapat daripada istilah namanya. Okey, contoh yang diberikan, kita ada natrium hydroksida, sejenis alkali, dilarutkan dalam air dan bila kita pegang pada bekas di mana kita isikannya, kita boleh rasa panas. Panas maksudnya tangan kita menerima haba daripada bahan di dalam bekas tersebut. Jadi ini adalah eksotermik. Manakala untuk endotermik, contoh diberikan di sini, kita ada amonium klorida. Bila kita larutkan dalam air, kita rasa sejuk. Maksudnya bila kita pegang pada bekas tempat tindak balas itu, kita rasa sejuk. Kita rasa sejuk kerana bahan tersebut sebenarnya menyerap haba daripada tangan kita. Jadi itu dua jenis tindak balas, iaitu eksotermik dan tindak balas endotermik. Kita tengok dengan lebih lanjut, kita buat perbandingan antara tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Jadi yang pertama, untuk tindak balas eksotermik, tenaga dibebaskan ke persekitaran. Manakala untuk tindak balas endotermik, tenaga diserap. Jadi ini perbezaan dia. Eksotermik dibebaskan, endotermik diserap. Yang kedua, bahan tindak balas akan kehilangan haba ke persekitaran. Jadi itu untuk tindak balas eksotermik. Manakala untuk tindak balas endotermik, bahan tindak balas menerima haba daripada persekitaran. Yang ketiga, untuk eksotermik, apabila tenaga haba dibebaskan, jumlah tenaga haba bahan tindak balas lebih tinggi daripada jumlah tenaga hasil tindak balas. Itu untuk eksotermik. Manakala untuk endotermik, apabila tenaga haba diserap, jumlah tenaga bahan tindak balas lebih rendah daripada jumlah tenaga hasil tindak balas. Menunjukkan di sini, kita ada graf di sini pada paksi X menunjukkan aras tenaga. Dan di sini tunjukkan pada mula tindak balas tu, bahan tindak balas mempunyai aras tenaga yang tinggi. Selepas berlaku tindak balas, oleh kerana haba telah pun dibebaskan, daripada akhir tindak balas, tenaga haba dibebaskan dan hasil tindak balas mempunyai aras tenaga yang lebih rendah berbanding dengan bahan tindak balas.
Manakala untuk tidak balas endotermik pula, masih lagi sama graf ini, kita ada paksi Y yang mewakili aras tenaga. Jadi ini sebelum tidak balas, bahan tidak balas, ini adalah aras tenaga dia. Kemudian bila berlaku tidak balas, di sini ditunjukkan dia menyerap tenaga daripada persekitaran. Dan selepas selesai tidak balas, kita tengok di sini hasil tidak balas mempunyai aras tenaga yang lebih tinggi daripada bahan tidak balas. Okey, seterusnya untuk tidak balas eksotermik, suhu persekitaran akan meningkat, bekas dan larutan menjadi panas kerana ianya membebaskan tenaga. Kita boleh rasa kepanasan pada bekas tersebut kerana haba telah pun diberikan kepada tangan kita ataupun dikesan oleh tangan kita. Manakala untuk tindak balas endotermik, suhu persekitaran akan menurun, bekas dan larutan menjadi sejuk. Dan kalau kita pegang pun kita rasa sejuk kerana tindak balas ini akan menyerap haba daripada tangan kita. Jadi, contoh yang diberikan untuk eksotermik, kita ada proses pembakaran. Semua pembakaran akan membebaskan tenaga. Kita rasa panas bila kita berada berdekatan dengan tempat pembakaran. Jadi ini menunjukkan ianya adalah eksotermik. Yang kedua, proses peneutralan. Peneutralan ini adalah proses di mana kita campurkan asid dengan alkali untuk menghasilkan garam. Maksudnya di sini, bila kita campurkan asid dengan alkali, berlakulah proses peneutralan antara asid dengan alkali. Juga merupakan tindak balas eksotermik. Dan yang terakhir, tindak balas antara logam reaktif. Logam reaktif ni biasanya berada pada kumpulan 1 dan kumpulan 2 dalam jadual berkala dengan air, di mana akan berlaku satu tindak balas yang cepat antara logam reaktif dengan air yang membebaskan gas hidrogen dan juga menghasilkan logam hidroksida. Manakala untuk tindak balas endotermik pula, kita ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini berlaku pada tumbuhan yang ada klorofil dalam kehadiran cahaya. Jadi fotosintesis ini akan menggabungkan gas karbon dioksida dan juga air dan menghasilkan glukosa. Jadi dia menggabungkan sesuatu yang ringkas menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Jadi dia sebenarnya fotosintesis ini adalah proses memerangkap tenaga daripada cahaya menjadi tenaga kimia. Seterusnya penguraian oleh haba. Maksudnya penguraian ini kita akan menguraikan sesuatu bahan yang kompleks kepada sesuatu bahan yang ringkas. Tapi di sini kita menggunakan haba. Maksudnya kita bekalkan haba kepada proses tersebut, maka dia akan menyerap haba tersebut. Maka ianya adalah endotermik. Seterusnya kita tengok pula tindak balas kimia dalam industri. Okey, yang pertama kita akan tengok mengenai penghasilan amonia. Jadi amonia sangat penting kepada manusia untuk membuat asid, untuk membuat bahan campuran dalam dakwat dan sebagainya. Jadi proses ini adalah proses Haber. Kemudian kita ada proses yang kedua dinamakan sebagai proses sentuh yang melibatkan penghasilan asid sulfurik. Jadi asid sulfurik juga banyak kegunaannya kepada manusia. Sekarang kita tengok dahulu untuk penghasilan amonia. Amonia ini adalah dihasilkan oleh proses Haber. Okey, komponen untuk amonia adalah gas nitrogen. Nitrogen ini ada 78% dalam atmosfera kita. Kemudian kita ada gas hidrogen juga ada dalam udara kita. Okey. Dua gas ini akan dipanaskan pada suhu 450 darjah Celsius pada tekanan 200 atmosfera
dan kita gunakan besi sebagai mangkin. Mangkin ini maksudnya mempercepatkan tindak balas, tapi dia tidak terlibat secara langsung dalam tindak balas ini, cuma mempercepatkan saja. Dan kita akan mendapat hasil tindak balas dinamakan sebagai ammonia. Okey, dan ini merupakan tindak balas berbalik. Kita tengok pada anak panah ini. Anak panah ini menunjukkan dia boleh ke depan, dia boleh ke belakang. Jadi ini adalah berbalik dua arah. Jadi untuk tindak balas ke hadapan, ini yang ke hadapan yang atas ini. Tindak balas antara nitrogen dengan hidrogen adalah tindak balas eksotermik. Dia akan bebaskan tenaga haba. Haba dibebaskan. Manakala untuk tindak balas ke belakang ni, amonia terurai semula kepada nitrogen dan juga hidrogen. Peleraian amonia kepada hidrogen dan nitrogen adalah tindak balas endotermik. Jadi dia menyerap haba. So kita tengok secara diagramnya apa yang berlaku dalam proses ini. Jadi kita akan masukkan dua gas ini, nitrogen dan hidrogen. Okey, ini akan dimampatkan di situ. Okey, kemudian dialirkan lagi, akan masuk dalam kebuk. Kebuk yang berlaku tindak balas dipanaskan di sini. Dan juga kemudian akan disejukkan di kawasan ini dan akan menghasilkan cecair ammonia. Dan yang ini adalah lebihan campuran nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindak balas, dia akan dialirkan semula untuk dipanaskan dalam kebuk pemanasan tersebut. Jadi ini adalah nama untuk komponen-komponen kita mampat. Bila kita mampatkan gas ini, dia akan menghasilkan zarah-zarah yang lebih rapat di antara satu sama lain. Jadi, maksudnya sesuatu gas yang mampat ini mempunyai jirim yang lebih banyak. Okey, tadi diterangkan ini adalah pengubah yang dipanaskan pada suhu 450 darjah Celsius pada tekanan 200 atmosfera. Jadi ini merupakan satu tekanan yang tinggi lah. Okey, dan di dalam kebuk atau pengubah ini juga kita akan gunakan mangkin besi. Mangkin serbuk besi biasanya untuk mempercepatkan tindak balas, tapi mangkin ini tidak terlibat secara langsung. Maksudnya selepas kita selesai proses ini, serbuk besi masih lagi ada di situ, wujud di situ, dan kuantitinya tak berubah. Okey, seterusnya campuran tersebut, campuran ammonia tadi akan melalui kawasan ataupun komponen penyejuk di mana akan berlaku proses kondensasi. Kondensasi berlaku di sini dan akan menghasilkan ammonia cecair. Ini akan menghasilkan cecair lah. Jadi ini merupakan tindak balas kondensasi. Jadi ini lebihan gas hidrogen dan nitrogen yang tidak balas, kita akan alirkan semula untuk melalui pengubah tersebut untuk ditukarkan kepada ammonia. Seterusnya kita tengok proses sentuh untuk mula daripada peringkat yang pertama. Jadi untuk proses sentuh ni kita ada beberapa peringkat. Dari peringkat yang pertama kita akan gabungkan sulfur dengan oksigen, dipanaskan. Kita akan menghasilkan bahan dinamakan sebagai sulfur dioksida. Jadi ini pergabungan antara satu atom sulfur dengan D maksudnya 2. Ini 2 atom oksigen. Okey, pada peringkat yang kedua, sulfur dioksida akan digabungkan sekali lagi dengan oksigen daripada udara. Dipanaskan pada suhu 450 darjah Celsius dan mangkin ini adalah vanadium 5 oksida dan akan menghasilkan satu bahan dinamakan sebagai sulfur trioksida. Maksudnya ada satu atom sulfur, tri maksud dia 3 yang digabungkan dengan 3 atom oksigen.
Okey, dan kalau kita lihat pada diagram ini, pada persamaan ini pun, kita dapat lihat ini merupakan tindak balas berbalik. Jadi tindak balas penghasilan sulfur trioksida adalah berbalik. Tindak balas ke hadapan ke arah sini. Ini ke arah sini. Ke hadapan adalah tindak balas eksotermik, di mana haba dibebaskan. Manakala tindak balas ke belakang adalah tindak balas endotermik, di mana tenaga akan diserap. Okey, dalam peringkat yang ketiga, sulfur trioksida ini akan dialirkan masuk ke dalam asid sulfurik pekat, dan akan menghasilkan bahan dinamakan sebagai oleum. Ini sebenarnya asid sulfurik pekat yang sangat pekat, dinamakan sebagai oleum. Dan untuk kita gunakan asid sulfurik itu, sama ada di makmal sekolah ke ataupun di mana-mana industri menggunakan asid sulfurik tadi, oleum tadi akan dicairkan dengan air untuk membentuk asid sulfurik. Jadi kita tak gunakan oleum secara direct di sekolah kerana dia sangat pekat masuk. Jadi dia sangat bahayalah. Okey, untuk rajah proses sentuh, kita dapat lihat di sini. Yang pertama, kita alirkan sulfur dan juga oksigen ke dalam kebuk pembakaran. Kita alirkan di situ. Jadi berlaku peringkat 1 di situ, yang akan menghasilkan bahan dinamakan sebagai sulfur dioksida. Kemudian kita alirkan pula bahan ini melalui salur pipe ini, dan kita akan masuk pada peringkat yang kedua, di mana ianya akan dipanaskan pada suhu 450 hingga 500 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera, dengan dimakinkan oleh vanadium 5 oksida. Jadi di sini udara berlebihan kita campurkan. Di sini berlaku pemanasan. Dan akhirnya dia akan menghasilkan sulfur trioksida. Selepas itu, sulfur trioksida akan melalui peringkat 3, di mana ianya akan dilarutkan dalam asid sulfurik yang pekat dan menghasilkan bahan dinamakan sebagai oleum. Dan sebenarnya merupakan asid sulfurik yang sangat pekat. Dan bila kita nak gunakan ataupun syarikat ini nak jual asid sulfurik, oleum akan dicairkan dengan air. Jadi itu untuk subtopik yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.